Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Sarah Ismail dalam Bluetin MBI edisi ke-19. Terima kasih kerana setia menonton Bluetin MBI. Berikut paparan utama edisi kali ini. MBI mahu jalin kerjasama dengan negara Thailand. Pasukan Emergency Response Team ERT akan diperluas seluruh kawasan perumahan. MBI anjur Sukan Integrasi Komuniti Bandaraya Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh MBI merancang untuk menjalinkan kerjasama dengan negara Thailand dalam usaha memantapkan sektor ekonomi dan pendidikan di bandaraya ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pembentukan jalinan dua hala dengan negara itu akan memberi impak positif dalam sektor berkenaan dan juga industri lain. Oleh itu, beliau memaklumkan satu siri lawatan akan diadakan di negara itu bagi membincangkan perancangan berkenaan. So kita akan kembangkan, kita dah ada dengan Indonesia, Medan, dan kita dah ada dengan China, dua, Wenzhou dan Nanning. Kita ada dengan Jepun, Fukuoka, dan kita akan juga bersetuju, dah bersetuju pun lah, tapi belum sign lagi dengan Bursa di Turki. Jadi yang ini satu ni supaya kita menggerakkan lagi persahabatan. Dan apa yang lebih penting lagi, hubungan itu akan membawa manfaat yang baik, khususnya dari sudut ekonomi dan juga pendidikan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis menandatangani perjanjian Memorandum Persefahaman MOU Bandar Persahabatan MBI bersama Majlis Bandaran Patani di Thailand. MOU tersebut diadakan sempena lawatan kerja Datuk Bandar ke wilayah Patani, Yala dan Betong. Sementara itu, Datuk Bandar Patani Ni Anwar Sulaiman menyambut baik cadangan MBI menjalinkan kerjasama dengan negara itu. Apakah harapan? Harapan saya bercara crop tanker, IMTGT kita boleh panjang kepada crop tanker. Dah, Indonesia, Malaysia, Thailand, South Thailand. Kita boleh kerjasama sebab kalau kita sama-sama kita tu cara ekonomi, cara ekonomi. Tapi pemula pertama ni kalau cara tourism tu kalau buat kita pertama kita pergi mari dulu. Kita jemput sama Ipoh sama Tani hari ni. Tapi hari ni mari tu saya ucap terima kasih lah. Selamat datang, ucap terima kasih sebab kita mari hari ni kita tengok kata duduk hari ni kita duduk supaya dalam keluarga sebagai family kita. Jadi satu family. Majlis Bandaraya Ipoh MBI bakal memperluaskan pasukan sukarelawan Emergency Response Team ERT bukan sahaja di setiap rumah pangsa, malah meliputi kawasan-kawasan taman perumahan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, cadangan itu sebagai persediaan bagi menghadapi sebarang bencana selain mampu mengurangkan kekangan yang dihadapi oleh pihak bomba. Jelas beliau, pasukan ERT yang dibentuk menerusi penglibatan komuniti merupakan pendekatan terbaik bagi memastikan persekitaran, nyawa dan harta benda dapat terpelihara. Kita akan tengok dulu lah, tapi kita utama kepada kita punya PPR, rumah bangsa kita. Dan kita kalau boleh kita akan gerakkan ke seluruh rumah-rumah bangsa. Terutamanya rumah bangsa, sasaran kita inilah yang B40 punya ni. Untuk keseluruhan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Perasmian Penubuhan Pasukan ERT di Rumah Pangsa Jalan Hospital di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi memaklumkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah meluluskan peruntukan sejumlah RM12,252 kepada pihak MBI untuk melaksanakan program ERT ini. Seramai 12 orang sukarelawan telah dipilih dan akan menjalani latihan asas bantuan kecemasan dari pasukan bomba dan keselamatan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengambil inisiatif menganjurkan kejohanan Sukan Integrasi Komuniti Bandaraya Ipoh. Penganjuran program buat kali pertama itu melibatkan penyertaan 24 zon ahli majlis MBI.
Menurut Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashley Muhammad Razi, menerusi penganjurannya, ia sekaligus dapat memperkukuhkan institusi keluarga Malaysia berteraskan integrasi komuniti selain mewujudkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Di mana kita harapkan ianya akan membantu kita dalam memastikan keharmonian dan juga kerjasama di antara masyarakat kita, khususnya di kawasan-kawasan setempat dapat diteruskan. Dan program ini sebenarnya adalah pertama kali kita adakan di peringkat Kerajaan Tempatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penutup kejohanan tersebut di Stadium Perak. Sebanyak 5 acara sukan telah dipertandingkan dalam kejohanan itu, melibatkan acara sukan bola sepak, cabaran sepakan penalti, bola jaring, dart, sepak raga ratus dan temping bowling. Program yang berlangsung selama 3 hari itu telah menarik penyertaan lebih 1,000 peserta yang mewakili zon-zon MBI masing-masing. Pasukan Zon 22 yang diketuai Kaunselor Datuk Muhammad Nasri Syari dinobatkan sebagai johan keseluruhan sekaligus membawa pulang hadiah berupa piala iringan dan wang tunai. Dalam perkembangan lain, idea penganjuran kejohanan sukan integrasi komuniti boleh diperluaskan di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT lain di negeri Perak. Ini kerana program seumpama itu dilihat berjaya menyatukan masyarakat pelbagai kelompok seperti mana yang dijelaskan dalam konteks keluarga Malaysia. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashley Muhammad Razi berkata, penganjurannya juga dapat menterjemahkan kesepakatan dalam komuniti. Saya selaku Exco Kerajaan Tempatan amat berharaplah program ini akan dilanjutkan ke PBT ataupun kawasan-kawasan PBT yang lain. Kerana kita lihat daripada segi pelaksanaannya, daripada segi orang kata keberkesanannya, kita lihat ada banyak faedah yang dapat kita lakukan khususnya bersama dengan komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Penutup Kejohanan Sukan Integrasi Komuniti Bandaraya Ipoh di Stadium Perak. Sementara itu, Ketua Whip Ahli Majlis MBI, Datuk Mazlan Abdul Rahman berkata, sokongan padu komuniti menerusi penyertaan dalam kejohanan tersebut telah menunjukkan semangat kerjasama dari semua pihak. Yang paling pentingnya kita kena ada satu engagement dengan masyarakat supaya kita dapat mencari pasukan-pasukan tersebut. So, yang paling pentingnya semangat kesukanan itu paling tinggi. Kalau kita tengok semua zon menghantar pasukan. Golongan wanita wajar merebut peluang dan berani keluar daripada zon selesa untuk melangkah lebih jauh dalam bidang perniagaan khususnya berbentuk pendigitalan. Platform media sosial yang pelbagai kini dilihat menjadi medium terbaik untuk mereka jika penggunaan dan isi kandungannya dapat dimanfaatkan sebaiknya. Menyedari kepentingan ini, Kelab Wanita Ikon Malaysia KWIM mengambil pendekatan menganjurkan program transformasi wanita digital, teknik berkesan tarik pelanggan di media sosial khusus kepada usahawan di negeri Perak baru-baru ini. Program yang berlangsung selama 4 hari bertempat di Dewan Serbaguna Taman Meru Ipoh itu melibatkan penyertaan 100 peserta. Kita buat road tour, maknanya kita pusing satu Malaysia because kita nak pergi reach pada orang yang maknanya luar bandar ataupun bandar-bandar kecil di Malaysia macam Ipoh. Jadi kita nak membangunkan wanita ni supaya celik IT dan juga digital kan, sebab sekarang ni kalau tanpa digital, business tak pergi ke mana. So good lah MBI dah start, ada platform untuk pendigitalan, dia ada studio, dia ada apa. Benda ni nak kena ambil kamera. Datuk Nur Maziah berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian program berkenaan yang disempurnakan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Sementara itu, Datuk Rumaizi berkata penganjuran program itu secara tidak langsung mengajar usahawan mempromosikan produk mereka secara moden. Yang ini berkaitan dengan pendigitalan, terutamanya dalam perniagaan kecil dan sederhana. Yang kita hari ini sangat menggalakkan ke arah Ipoh sebagai bandar yang pintar dan menggalakkan masyarakat kita untuk berurusan melalui digital. Jadi sebab itulah memang kita galakkan dan program-program serupa ini amat kita alu-alukan.
Memorandum Persefahaman MOU Kajian Lanjutan Projek Rintis Gugusan Manjoy merupakan antara usaha kerajaan negeri mengenal pasti kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan warisan di bandaraya ini. Ia bukan sahaja merangkumi Gugusan Manjoy yang terkenal sebagai perkampungan Melayu terbesar di Malaysia, bahkan meliputi kawasan lain di bandaraya Ipoh. Menurut Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashlin Muhammad Razi, MOU di antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Universiti Sultan Azlan Shah USAS itu adalah sebagai usaha memelihara khazanah yang bernilai di kawasan tersebut. Di antara perkara kenapa kita adakan kajian ini oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh ialah untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang mempunyai unsur-unsur warisan ataupun nilai sejarah yang perlu kita pertahankan. Kerana kita tahu pada hari ini kita ada banyak yang ada yang orang mohon, ada yang orang kata pandangan yang kata setengah-setengah tempat perlu dikekalkan, tetapi kita tidak ada berdasarkan kajian. Jadi apa yang dilakukan oleh Majlis Bandaraya Ipoh ni akan membantu kita untuk membuat keputusan yang paling tepat di mana produk-produk yang boleh kita ketengahkan dan perlu kita konservasikan sebagai kawasan-kawasan, bukan sahaja kawasan tarikan pelancongan, tapi lebih penting lagi untuk kita kekalkan sebagai warisan dan budaya yang perlu kita jamin untuk anak bangsa kita. Datuk Noli Ashlin berkata demikian pada sidang media selepas sesi MOU tersebut dan MOU Kajian Sejarah dan Morfologi Bandar serta penempatan awal masyarakat Melayu di Bandar Ipoh. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, Timbalan Naib Chancellor Pentadbiran dan Keuangan USAS, Profesor Madya Dr. Anas Mat Yusof serta Ahli Majlis MBI. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menerusi Jabatan Kesihatan Persekitaran akan sentiasa memastikan tahap keselamatan dan kualiti makanan yang dijual kepada warga Kota Ipoh adalah bersih dan selamat. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pemeriksaan premis makanan merupakan aktiviti utama bagi memastikan syarat-syarat pelesenan termasuk prosedur operasi standard SOP Majlis Keselamatan Negara dalam fasa endemik dipatuhi oleh pengusaha. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian pertandingan restoran, kafe dan gerai medan selera majlis dan pusat penjaja swasta terbersih di Persiaran Dewan Bandaraya di Ipoh. Sebanyak 4 kategori telah dipertandingkan bermula 15 Julai hingga 15 Ogos 2022 lalu melibatkan kategori restoran kafe, gerai medan selera majlis, gerai medan selera majlis bukan makanan pelbagai dan gerai di pusat penjaja swasta makanan. Objektif pertandingan itu adalah untuk mempertingkatkan tahap kebersihan, nilai estetika, keselamatan dan keceriaan restoran kafe serta gerai makanan supaya menjadi destinasi menjamu selera yang bersih dan selamat. Terdahulu, Datuk Bandar Ipoh turut merasmikan program Ipoh Car Free Day ICFD siri ke-55. Baiklah saudara, laporan itu menutup Bluetin MBI edisi ke-19. Sehingga berjumpa lagi pada edisi yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam hormat.